Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tuan-tuan, kita mulakan majlis ini dengan sama-sama baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم. وبعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah kurniakan. Salawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala untuk melalui menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan kehidupan ini membawa kebaikan kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada pertemuan kita pada bulan yang lalu, pengarang kitab Tajul Arus iaitu Ibnu Athaillah As-Sakandari menceritakan tentang dosa kecil dan dosa besar. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, hal yang paling ditakutkan merosak dirimu adalah dosa-dosa kecil. Kalau banding dosa besar, dosa kecil, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang banyak merosakkan seseorang itu ialah dosa kecil. Kenapa pula jadi macam tu? Sebab boleh jadi kamu takut terhadap dosa-dosa besar sehingga kamu bersegera bertaubat darinya. Sedangkan apabila kamu melakukan dosa-dosa kecil, kamu meremehkannya, kamu memandangnya kecil, dan akhirnya kamu tidak bertaubat daripada dosa-dosa kecil tersebut. Itu kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Manusia ni kalau kata dosa besar, takut dia. Kalau dia tergelincir melakukan dosa besar, maka cepat-cepat dia bertaubat. Tapi berapa ramai manusia yang sering melakukan dosa kecil? Dia lakukan dosa kecil dalam keadaan dia kata alah, tak apa kecil, tapi dia buat selalu, menyebabkan bila dia pandang benda tu kecil, maka dia pun tidak bertaubat. Akhirnya benda tu bertambah jadi besar. Akhirnya dosa kecil tadi itu merosakkan seseorang. Baik, dosa-dosa besar akan dianggap kecil jika dibandingkan dengan kemurahan Allah. Sebelum tu dia kata gini, jika begitu, makna kita dosa besar kita takut, dosa besar kita bertaubat, dosa kecil kita meremehkan dia, alah kecil, tak bertaubat. Kata Ibnu Athaillah, jika begitulah keadaan kamu adalah seperti orang yang bertemu seekor singa ya, tetapi diselamatkan Allah dari singa tersebut. Tapi kamu diselamatkan oleh Allah, singa ni bahaya. Kemudian ketika kamu bertemu dengan 50 ekor serigala, kau dikalahkan oleh mereka. Bila bertemu dengan singa ni garang ni, singa ni bahaya ni, dia cari jalan untuk menyelamatkan diri. Tapi bila dia bertemu dengan 50 ekor serigala ataupun 50 ekor binatang lain lah,
tak seperti mana macam singa tadi. Akhirnya dia dikalahkan. Pasal sampai 50. Dosa kecil tu kalau banyak tu kalah ke tidak seseorang? Kalah lah. Tadi satu singa je, takut kamu. Tapi bila serigala dah sampai 50, makna dosa kecil tu banyak, akhirnya dia dikalahkan. Kemudian kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, dosa besar akan dianggap kecil jika dibandingkan dengan kemurahan Allah. Namun dosa kecil jika kau lakukan berulang-ulang akan menjadi besar. Sebab meskipun kecil, racun boleh membunuh. Dosa kecil sama seperti percikan api, bila dibiarkan ia boleh membakar sebuah kota. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi kita dah baca dah sebahagian tu, maka kita sambung tuan-tuan. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, dosa kecil ni jika kita mendatangi, jika Allah ni akhirat nanti tak? Jika Allah mendatangi kita di akhirat nanti dengan keadilannya, makna kalau salah mesti hukum, nescaya tidak ada lagi dosa kecil. Pasal dosa kecil pun kena hukum, maka ketika itu dosa kecil menjadi besar. Kalau nak ikut betul lah, dosa besar memang kena hukum, dosa kecil pun kena hukum. Kalau macam tu dosa kecil pun dah jadi besar, pasal kena hukum. Namun jika Allah menghadapi kita dengan kurniaan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, kalau Allah mendatangi kita dengan rahmatnya, tidak ada lagi dosa besar yang tersisa. Dosa besar akan menjadi kecil kerana rahmat Allah, Allah ampunkan dan sebagainya. Boleh faham tuan-tuan? Jadi pasal tu kita harap kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana yang saya dah cerita sebelum ni, ada orang ni buat ibadat beratus tahun, tapi kalau nak kira ibadat dia beratus tahun, dengan nikmat sebelah mata pun tak boleh nak bayar. Akhirnya orang ni dimasukkan syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat sebelah mata tu tak mampu nak dibayar dengan ibadat beratus tahun. Siangnya puasa, ibadat, malamnya beribadat lagi, tak mampu nak bayar sebelah mata. Tapi seseorang itu dimasukkan ke dalam syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian Ibnu Athaillah berkata, disambung tadi, dosa kecil sama seperti mana percikan api. Kata dia, bila dibiarkan percikan api yang kecil itu, ia dapat membakar sebuah kota. Itu memang kita pun kata gitu tak? Ada orang buat nyanyi pula tu tak? Maka kata dia, maka jangan sampai, pengarang ni kata, maka jangan sampai engkau abaikan dosa kecil. Jangan kamu ambil remeh dosa kecil, kerana banyak kobaran api, iaitu api yang besar itu berasal daripada percikan api yang kecil. Iaitu api yang besar ini berasal daripada percikan api yang kecil. Samalah halnya banyak dosa kecil yang akan membinasakan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan tentang hal ini, seperti mana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, jauhilah dosa-dosa kecil. Kerana apa? Kerana jika ia terkumpul pada seseorang, dosa kecil itu boleh membinasakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan perumpamaan tentang dosa kecil, iaitu seperti satu kaum yang singgah di padang tandus. Lalu ketika tiba waktu bersantap, setiap orang pergi dan kembali membawa ranting hingga terkumpul banyak. Ginilah tuan-tuan, pergi kat satu tempat, maka sejuk, bila malam kena pasang api, maka orangnya ramai, 50 orang, maka pergilah cari ranting. Cari ranting, setiap orang bawa sikit, bawa sikit, dihimpun. Kemudian mereka menyalakan api sehingga apa pun yang mereka lemparkan ke dalamnya segera menjadi matang. Akhirnya bila dah kumpul ranting tu, 50 orang bawa ranting sikit-sikit, kumpul jadi besar,
maka bila dinyalakan api, api itu akan menyala dengan besar. Ketika itu bila kita lontarkan dahan-dahan yang lain, dahan yang baru masuk itu akan terbakar dengan segera kerana api sudah besar. Begitulah dosa-dosa kecil apabila kita biarkan sehingga banyak tanpa kita bertaubat, maka dia akan merosakkan seseorang, dia akan membakar diri seseorang. Baik. Orang mukmin akan memandang, tengok beza orang mukmin dengan orang fasik di dalam memandang dosa kecil. Dosa besar orang takut, dosa kecil ni ada perbezaan. Orang mukmin akan memandang remeh amal solehnya dan takut terhadap dosa kecilnya. Saya ulang. Dia kata orang mukmin akan memandang remeh, dia anggap tak adalah amal soleh yang dia lakukan. Walaupun banyak amal soleh yang dia buat, tapi dia masih anggap sikit lagi. Walaupun banyak pengorbanan yang dia buat, tapi dia anggap masih sikit lagi. Tapi orang beriman takut walaupun terhadap dosa kecil. Kerana orang yang beriman ini mengetahui kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa jadi macam tu? Walaupun banyak buat ibadat, banyak buat kebaikan, tapi rasa sikit lagi. Pasal orang beriman ni dia kenal Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi nikmat yang tidak terhingga. Nikmat Allah banyak, yang kita buat ibadat sikit sahaja. Hebat macam mana pun ibadat kita, orang yang beriman yang ada mata hati ini, dia masih tetap memandang dirinya masih sikit lagi amalan kebaikan, masih sikit lagi, masih belum bersyukur lagi terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang amat banyak. Dan orang beriman ni amat takut dengan dosa walaupun dosa kecil, kerana Allah itu maha perkasa, siksaan Allah amat hebat. Allah bagi kita macam-macam, tapi kita melawan Allah, itu sudah besar itu pelanggaran. Walaupun dosa kecil, tapi bila dosa kecil tu dibuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencipta kita, yang memberi segala-gala kepada kita, maka ia dianggap besar. Macam kita kan, kita bercakap dengan orang lain dengan kita bercakap dengan ibu bapa kita. Kita bercakap dengan orang lain, kadang-kadang kita marah orang tu, tak? Sama tak kalau kita bercakap dengan ibu bapa bila kita marah ibu bapa kita? Sama ke? Mana ada sama? Pasal apa tak sama? Benda percakapannya sama, tapi dia menjadi berat kalau berhadapan dengan ibu bapa. Betul? Macam itulah maksiat kalau kita lakukan terhadap Allah, itu dianggap besar walaupun dosa itu dosa kecil. Ini bagi orang beriman lah. Maka orang beriman ni yang ada mata hati ni, dia akan jaga diri dia sebaik mungkin. Tergelincir itu biasa. Tergelincir di dalam dosa kecil itu memang boleh berlaku, tak kira siapa. Tapi orang beriman ni segera sedar, segera bertaubat, segera mengakui kesalahan dan mencari jalan yang benar. Itu jenis orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada salah seorang nabinya. Ada seorang nabi ini diwahyukan oleh Allah. Apa kata Allah? Jangan melihat sedikitnya pemberian, tetapi lihatlah keagungan pemberi nikmat tersebut. Jangan melihat kecilnya dosa, tetapi lihatlah keagungan zat yang engkau berbuat dosa kepadanya. Ni dia ulang balik. Jangan melihat sedikitnya pemberian, jangan kamu lihat sedikitnya nikmat yang kamu dapat, tetapi lihatlah keagungan pemberi nikmat tersebut. Walaupun nikmat yang kita dapat itu sedikit, walau sikit je, tapi jangan kita remeh. Kerana apa? Kerana yang memberi nikmat itu Allah yang maha agung. Allah yang maha agung. Jangan kita pandang nikmat sikit, nikmat macam ni je, meniaga untung macam ni je, setakat ni je, kita pandang remeh. Jangan. Sebab yang memberi nikmat itu Tuhan, Allah yang maha agung.
Cuba kita tengok tuan-tuan, betul ke tidak? Dalam hidup ni pun macam tu. Kita ni dululah, zaman dulu, sekarang dah tak ada dah. Ataupun bolehlah kita kata zaman sekarang ni, bila nak raya kan, orang ni ucap selamat hari raya, orang ni ucap selamat hari raya, ni ucap selamat hari raya. Tiba-tiba Sultan Selangor hantar pada kita ucapan selamat hari raya. Ucapan sama je, tak? Tapi bila datang tu daripada Sultan Selangor tu, macam mana perasaan orang tadi? Oh, dia beza dia. Dia jaja sampai seminggu, dia jaja sampai sebulan. Bila raya, hari raya sibuk cerita tu je. Oh, saya dapat surat kad hari raya daripada Sultan Selangor. Pasal apa? Benda sama, tapi dia anggap benda tu besar kerana datang daripada orang yang dianggap besar. Macam itulah nikmat yang Allah beri, walaupun sedikit, jangan kamu anggap remeh, jangan kamu pandang kecil, kerana yang memberi nikmat itu ialah Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Agung. Begitu juga katanya, janganlah melihat kecilnya dosa. Alah, tak apa dosa ni kecil. Alah, tak apa dosa ni kecil. Jangan kamu lihat dosa tu, dosa yang kecil tu, jangan kamu lihat dosa tu, tapi hendaklah kamu lihat keagungan zat yang engkau berbuat dosa kepadanya. Tapi kamu lihatlah kepada siapa kamu berbuat dosa tersebut. Macam mana yang saya beritahu tadi, orang buat dosa dengan ibu bapa. Besar itu. Cakap pada orang lain mungkin boleh, tapi bila cakap perkataan yang sama kepada ibu bapa, oh, dia anggap itu sudah salah besar itu. Begitu. Itu sifat orang yang beriman. Adapun orang yang fasik, orang yang fasik ini orang yang bergelumang dengan maksiat. Orang yang tidak mencari keredaan Allah, yang tidak mencari kehidupan akhirat, yang tidak memikirkan akhirat. Orang yang fasik ini pula, sifat dia macam mana? Dia tidak akan memperdulikan dosanya. Dosa, tak kisah, orang lain pun buat juga, dia buat macam tu. Tuan-tuan dengar selalu orang cerita, orang cerita ni dosa ni, ini tak boleh ni, rasuah tak boleh, dosa. Alah, orang lain pun buat juga. Dia kata, apa pula macam tu? Pasal apa dia jadi macam tu? Pasal hati dia tu. Lepas tu sifat orang yang fasik ini, dia tidak akan memperdulikan dosanya. Buat dosa macam mana pun dia tak kisah, sama ada dosa kecil ataupun dosa besar. Yang dia tahu apa? Nak bandingkan dengan orang lain. Alah, orang lain buat, takkan saya tak boleh buat, kan? Hakikat ini dijelaskan oleh Nabi SAW dengan sabda baginda SAW, orang mukmin melihat dosanya seolah-olah ia sedang duduk di bawah satu gunung yang akan menimpanya. Sementara orang fasik melihat dosanya seperti lalat yang hinggap di hidung yang ia tepis dengan tangannya. Yang ini pun dulu saya pernah cerita ni, hadis ni. Nabi SAW memberi perumpamaan kepada kita, kerana dengan perumpamaan ini orang mudah faham. Nabi nak bandingkan bagaimana kehidupan seorang yang mukmin dengan kehidupan seorang yang fasik di dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan maksiat. Yang berkaitan dengan maksiat. Ada orang dia tak kisah maksiat ini. Ada orang tak boleh, ini maksiat. Ini semua balik kepada apa? Balik kepada jiwa seseorang, iman ataupun fasik. Kata Nabi SAW, orang mukmin ini, orang mukmin, orang yang beriman, bertakwa ini, dia melihat dosa seolah-olah ia sedang duduk di bawah gunung, di bawah bukit, yang mana bukit itu hendak menghempap dia. Macam itulah takutnya orang mukmin bila buat dosa. Kita duduk kat bawah ni, bangunan ni, bukit ni nak hempap kita. Takut ke tidak? Takutlah. Macam itulah takutnya orang mukmin di dalam melakukan dosa. Adapun orang yang fasik ini, bila melihat dosa, melakukan perkara-perkara maksiat, baginya tak ada apa-apa. Seperti mana lalat, kalau hinggap dekat hidung dia, dia tepih gitu je. Tepih gitu je, tak ada apa-apa, rasa takut. Lepas tu datang lagi, tepih je lah.
Adapun orang beriman tadi, bila nampak dosa, seolah-olah bukit tu nak hempap dia, dia lari, takut. Lari, takut. Tapi orang fasik ni, alah tak apa, dia duduk lagi kat tempat maksiat tu. Dia bergelumang lagi dengan orang-orang yang berbuat maksiat itu. Alah tak apa, kita tepih je lah, gitu, istighfar gitu je lah. Baik. Habis tuan-tuan. Sekarang ni tajuk dia, bila dosa kecil ni menjadi besar. Rupanya ada ketika dosa kecil menjadi besar. Yang pertama, dosa kecil menjadi besar kalau dilakukan terus menerus. Lepas tu kata tadi, Ibnu Athaillah kata yang banyak merosakkan manusia ni dosa kecil. Bila? Kalau dia lakukan secara terus menerus, maka dianggap dosa besar. Dosa kecil menjadi besar ketika dilakukan terus menerus. Kerana itu disebutkan dalam sebuah riwayat bahawa tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus menerus, dan tidak ada dosa besar jika disertai dengan istighfar. Ini dalam satu riwayat ada sebut macam ni. Tidak dianggap dosa kecil jika dilakukan terus menerus. Kalau dosa kecil buat terus menerus, orang dah tak panggil dah dosa kecil, dia dah jadi dosa besar. Dan begitu juga tidak ada dosa besar, tidak dianggap perkara itu dosa besar jika disertai dengan istighfar. Dosa ni kita lakukan, dosa ni kita buat-buat, kita istighfar, maka dia tidak akan jadi dosa besar, dia akan jadi dosa kecil. Maksudnya dosa kecil menjadi besar kerana dilakukan terus menerus. Tapi kalau kita sentiasa istighfar, sentiasa bertaubat, dosa besar pun akan menjadi kecil. Gitu. Hal ini dikuatkan oleh ucapan Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu an kepada para sahabatnya. Anas bin Malik radhiyallahu an beritahu kepada sahabat-sahabatnya. Anas bin Malik ini ialah seorang pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang remaja yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia hidup bersama Nabi, dia tengok Nabi, dia kenal apa yang Nabi buat, apa yang Nabi kata, dia lihat dengan mata kepala dia. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu an kepada para sahabatnya, kamu melakukan amal perbuatan dalam pandangan kamu lebih halus, kamu melakukan amal perbuatan yang dalam pandangan kamu lebih halus dari rambut, tetapi kami menganggapnya di masa Nabi SAW termasuk dosa yang membinasakan. Ini kata gini, ini cerita Anas bin Malik selepas Nabi dah wafat. Anas bin Malik dia beritahu kepada sahabat-sahabat dia pada zaman itu, kamu, zaman kamu ini, kamu melakukan sesuatu perbuatan maksiat, tapi kamu anggap benda tu alah kecil je. Kamu menganggap benda tu lebih halus daripada rambut, alah kecil je zaman kamu. Sedangkan perbuatan kamu itu, perkataan yang kamu ucapkan itu ketika mana pada zaman Nabi, kami anggap benda itu termasuk dosa yang membinasakan kami. Dia kata. Itu zaman dia tu, Anas bin Malik dulu. Dia kata, perbuatan yang kamu buat ini, perkataan yang kamu lontarkan ini, pada kamu anggap benda itu remeh, kecil. Sedangkan benda yang sama itu pada zaman Nabi SAW, kami anggap benda itu benda yang membinasakan diri kami. Macam itulah zaman ni, macam itulah zaman tu akan beredar seperti itu. Kalau dulu orang minum arak ini, jahat, jangan, dosa besar. Sekarang ni minum arak dia ingat glamour. Ni standard, ada standard. Dulu main judi ni, ni apa ni, taik judi ni, dia panggil taik judi.
asyik main judi, ya tak? Oh. Sekarang ni, main tak apa, nanti boleh kaya. Lepas tu bantu pula orang buat judi, main judi ni, bantu pula. Dia tak ada rasa apa. Dulu orang takut judi ni, rasa benda ni besar. Nak tolong orang main judi pun takut, nak bantu orang judi pun takut, kan? Sekarang ni tak takut orang, dia anggap glamour. Asalkan boleh dapat duit, boleh dapat ni, sudah kehidupan dunia. Kalau dulu nak tengok benda-benda lucak itu dianggap besar itu, masalah besar tu. Tapi zaman sekarang dia dah jadi macam biasa. Awak tak tengok macam mana kamu ni, macam katak bawah tempurung pula, tak tahu benda ni. Sudah. Dianggap benda maksiat itu, kalau tak reti, macam mana kamu duduk zaman mana ni? Macam budak muda ke? Budak-budak muda tak? Kalau dulu budak sekolah isap rokok ni, payah betul lah kalau zaman dulu. Mak bapak kalau tengok anak yang sekolah isap rokok ni, cikgu kalau tengok anak murid isap rokok, orang ramai kalau tengok budak pakai baju sekolah isap rokok, budak tengah sekolah isap rokok, apa benda kamu ni, isap rokok ni? Zaman sekarang lain pula. Saya tak pernah isap rokok. Kamu ni duduk zaman mana ni, tak pernah isap rokok ke? Dia rasa pelik pula. Maksiat tu dia jadi neutral zaman sekarang. Padahal zaman dulu dianggap besar. Maka kita jangan ikut macam tu. Kita ikut apa yang Nabi ajar. Kalau kita ikut peredaran zaman, benda maksiat yang besar dulu dianggap kecil, kita pun anggap kecil, kita akan binasa. Kita akan binasa, kita akan rosak. Maka benda yang besar, benda maksiat yang dianggap besar dulu, kita pun kena anggap benda tu besar pada ketika ini. Minum arak tak boleh, judi bahaya ni, jangan, tak boleh. Rasuah tak boleh. Tak? Kalau budak-budak ni jangan isap rokok. Gitulah contoh tak? Melakukan dosa kecil secara terus menerus lebih berbahaya dia kata, daripada melakukan sebuah dosa besar. Kata dia, melakukan dosa kecil secara terus menerus adalah lebih berbahaya daripada melakukan satu dosa besar. Tak kata dosa kecil ni bahaya. Imam Al-Ghazali rahimahullah menegaskan, dosa besar yang berakhir dan tidak berlanjutan lebih berpeluang dimaafkan daripada dosa kecil yang dikerjakan terus menerus. Apa kata Imam Ghazali? Dosa besar yang berakhir, makna dosa besar yang kita buat sekali dan tidak berlanjutan, sekali kita buat, lebih berpeluang dimaafkan daripada dosa kecil yang dikerjakan terus menerus. Satu dosa besar tu kalau kita istighfar, kita ni selesai. Tapi kalau dosa kecil tu buat, kita anggap benda tu kecil, kita pun tak istighfar, tak bertaubat, maka dia dianggap lebih berbahaya daripada dosa besar tersebut. Itu bagaikan, katanya, ianya bagaikan titisan air yang jatuh tanpa henti menimpa batu. Dosa kecil yang kita buat terus menerus ni, Imam Al-Ghazali menyatakan ibarat seperti mana air yang turun daripada atas menimpa batu, sikit, setitik, titisan itu boleh membuat batu berlubang. Ada, boleh buat batu tu berlubang. Sementara jika semua air dituangkan sekaligus, kita ambil satu baldi air, tuang sekaligus, ini dosa besar ni lah. Ambil air yang banyak dituang sekaligus, tak akan menimbulkan lubang pada batu tersebut. Ini pandai ni. Orang motivasi ni dia ambil lah kata-kata ni. Tapi kita jalan dah cepat, kalau tidak lambat kita. Betul tak? Dosa kecil tu dia ibarat titisan air yang menimpa batu, setitik, tapi selalu turun ni, akhirnya batu berlubang. Tapi kalau kita ambil air sebaldi, dosa besar ni, sekali ya kita tuang, batu tu tak berlubang.
Tapi bukan suruh buat dosa besar. Alah tak apa, saya buat dosa besar sekali je, tapi dosa kecil saya tak buat. Jangan pula macam tu. Itu pun penat juga kita. Ini nak cerita dosa besar mesti tinggalkan, kan? Dosa kecil kita jauhkan. Baik. Amal yang paling Allah cintai adalah yang dilakukan secara terus menerus meskipun sedikit. Kan kita selalu baca hadis, antara amalan, sahabat tanya, amalan apakah yang baik ya Rasulullah? Maka Nabi sebut, amalan yang paling Allah cintai. Dia tanya apakah amalan yang paling Allah cintai? Kata Nabi, amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dilakukan, kebaikan yang dilakukan secara terus menerus. Kebaikan tu kita lakukan terus menerus walaupun sedikit. Ini beza ni, walaupun sedikit. Amal kebaikan buat terus menerus walaupun sedikit, tapi terus menerus Allah suka. Beza dengan buat maksiat. Beza buat maksiat. Maksiat dosa kecil terus menerus, itu mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu menjadi jelas jika kita melihat kebalikannya, yakni sebaliknya. Sebaliknya daripada hadis tadilah, amal yang paling Allah cintai adalah dilakukan secara terus menerus walaupun sedikit. Jika amal yang bermanfaat adalah yang terus menerus dilakukan walaupun sedikit, maka amal yang banyak tetapi hanya dilakukan sesaat tidak akan bermanfaat untuk menerangi dan membersihkan hati. Dia cakap sekarang ni, dia kata Nabi beritahu, amalan yang paling dicintai oleh Allah ialah amalan yang berterusan walaupun amalan tu sedikit. Sikit semayang sunat duha, tiap-tiap hari semayang sunat 2 rakaat. Tiap-tiap hari dia sedekah, tiap-tiap hari dia buat benda, walau sikit-sikit, dia buat sikit je. Dia baca Quran, tiap-tiap hari dia baca Quran walaupun sedikit, 1 helai, sikit. Benda tu lebih bermanfaat berbanding amal yang banyak tetapi dilakukan hanya sesuatu ketika saja. Tidak akan memberi manfaat. Amal yang banyak yang kita lakukan sekali je tidak akan memberi manfaat untuk menerangi dan membersihkan hati kita. Contoh tak, ada orang ni kan, ada masa tu dia baca Quran sampai 10 muka surat sekali itulah. Lepas tu bila lagi dia nak baca Quran, dia tunggu 3 bulan nanti. 3 bulan nanti baru dia baca. Berbanding dengan orang yang baca Quran tiap-tiap hari, tapi sehelai. Sebulan 30 hari dah 30 helai. Kawan tu dia baca sebulan sekali je, baru 10 helai. Ada pun dari segi nak membersihkan jiwa, nak membersihkan jiwa kita, nak membersihkan hati kita, amalan yang mana yang paling kuat dapat membersihkan jiwa dan hati kita? Ialah amalan yang terus menerus walaupun sedikit, berbanding dengan amalan yang banyak tapi kita buat sekali-sekala je. Nanti makan ubat. Ada makan ubat, doktor kata awak ni ada penyakit ni, awak kena habiskan ubat ni. Doktor akan kata apa? Awak makan tiap-tiap hari sebiji, pagi sebiji, malam sebiji. Walaupun dia kata kena habiskan ubat ni. Ada tak orang yang bijak pandai, doktor suruh habiskan ubat ni, kalau makan sehari sebiji, pagi petang sebiji, lambat nak habis. Kita penyakit kita ni dah kronik dah. Kalau makan macam tu bahaya. Baik kita makan sekaligus lah. Ada macam tu? Ada cakap macam tu? Tak ada dia. Kan tak ada dia. Nak cerita dia, nak membersihkan jiwa ini, dia buat sentiasa walaupun sedikit. Dia akan memberi kesan terhadap
jiwa kita, terhadap jiwa. Orang yang menderma ni, saya tengok orang lah, bukan saya tengok orang. Orang ni dia menderma. Dia menderma setiap kali dia datang masjid, dia derma. Setiap kali dia datang masjid, dia derma. Walaupun sikit. Kalau zaman itu saya tengok dia derma tu 20 sen. Tapi saya kata bagus juga dia ni. Tapi tiap-tiap hari lah. Sekarang ni tak tahulah berapa. Jadi derma tiap-tiap hari, sikit. Bagus tak? Dari segi mendidik jiwa itu bagus. Tapi kalau kita boleh bagi tiap-tiap hari tapi banyak, lagilah bagus. Kan? Ada orang tu dia bagi RM1 tu bagi orang ni sikit, bagi orang tu banyak nisbah dia. Nisbah orang ni RM5, nisbah orang ni sikit, nisbah orang tu banyak. Ikutlah. Ikut apa benda pun lah kita nak buat, asalkan selalu dia dapat mendidik jiwa kita, mendidik jiwa. Baik. Dosa-dosa hal yang sama berlaku bagi dosa kecil. Yang tadi buat amal kebaikan, kan? Yang sikit-sikit ni akan memberi kesan. Begitu juga berlaku bagi dosa kecil tetapi dilakukan terus menerus. Ini terbalik pula. Dosa kecil dilakukan terus menerus. Dosa-dosa kecil itu akan sangat berdampak besar, akan kita lihat apa nak cakap ni, kesannya yang besar pada gelapnya hati. Sama tak macam tadi kan, amalan yang sikit buat selalu beri kesan kepada jiwa kita. Macam tu juga dosa-dosa kecil yang kita buat selalu buat dosa kecil, dia akan beri kesan terhadap hati kita sehingga hati itu menjadi gelap. Hanya saja dosa besar jarang dilakukan secara seketika tanpa didahului dosa-dosa kecil sebelumnya. Dosa besar ni pula, kalau orang nak buat dosa besar ni pun kebiasaan dia akan melalui dosa-dosa kecil dahulu. Jarang sekali orang langsung berzina tanpa didahului cumbu rayu dan tindakan ringan lainnya, dia kata. Orang nak berzina takkan terus macam tu, dia bercakap dululah, dia keluar duit dululah, macam-macam dosa lain lah dia. Dia kata jarang orang yang membunuh seketika tanpa didahului benih-benih permusuhan dan pertikaian. Macam tu juga orang nak bunuh ni, tak ada terus bunuh dia, mesti ada dosa kecil yang mendahuluinya, mesti ada pergaduhan, pertikaian, sifat iri hati, dengki dan sebagainya. Jadi setiap dosa besar biasanya dihiasi dosa-dosa kecil yang mendahului dan menyertainya. Seandainya dosa besar dilakukan seketika dan tidak pernah kembali dilakukan, mungkin lebih berpeluang dimaafkan daripada dosa kecil yang terus menerus dilakukan. Jadi kalau dosa besar tu dibuat seketika, tinggal, lepas tu dia bertaubat, itu lebih baik berbanding dengan dia buat dosa-dosa kecil tapi dia terus menerus dan tidak bertaubat. Tapi bukan suruh buat dosa besar ni tuan-tuan. Dosa besar wajib kita jauhi dan dosa kecil kita tinggalkan. Mudah-mudahan hidup kita ni diberkati Allah. Kalau kita melakukan dosa baik kecil ataupun besar, maka kita istighfar, kita bertaubat, istighfar dan bertaubat, dan hati kita sentiasa merasa banyaknya dosa ni, banyaknya dosa, ya Allah ampunkan, ya Allah ampunkan, dan insya-Allah kita akan keluar daripada dunia ni dalam keadaan kita bersih. Insya-Allah kita sambung minggu hadapan, tak silap saya tak? Minggu hadapan kita sambung bagaimana lagi dosa kecil menjadi dosa besar. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huh?